Dalam perjalanan rohani kita, kita harus sentiasa menguatkan diri kita. Maksudnya ialah kehangatan, kekuatan, dan ketahanan dalam hati melalui iman kepada firman Tuhan, kerana syaitan sentiasa berusaha untuk menipu kita dan menjauhkan kita dari kebenaran. Inilah sebabnya mengapa penting untuk sentiasa memegang Alkitab, agar kita dapat membaca dan hidup menurut firman-Nya. Hari ini, kita akan fokus kepada Yesus, roti kehidupan yang sebenar, seperti yang terdapat dalam Yohanes bab 6, sebuah bab yang cukup dikenal. Dalam Yohanes bab 6 ayat 35 hingga 40, Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya. Kerana aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, iaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, iaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Kata-kata ini, yang diucapkan Yesus di sinagog, menunjukkan sifat ketuhanan dan misinya. Yesus sedang bercakap kepada orang ramai. Ramai di antara mereka baru sahaja menyaksikan keajaiban makanan untuk 5,000 orang. Setelah peristiwa itu, Yesus meninggalkan tempat itu, dan murid-muridnya bergerak menyeberangi laut ke arah Kapernaum. Yesus kemudian menyertai mereka dengan berjalan di atas air, suatu mukjizat yang juga terdapat dalam bab ini. Ketika orang ramai menemui Yesus keesokan harinya, mereka bertanya, "Rabai, bilakah engkau sampai di sini?" Yohanes bab 6 ayat 25. Mereka mengikuti Yesus kerana Dia telah memberi mereka makan, tetapi Yesus ingin mengalihkan fokus mereka. Dia menyatakan, "Akulah roti hidup," dan menerangkan bahawa Dia menyediakan makanan rohani yang kekal, bukan kepuasan sementara dari makanan jasmani. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengungkapkan beberapa pernyataan, "Akulah," untuk menunjukkan identiti ketuhanannya. "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu kepada domba-domba, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar." Setiap pernyataan ini memperdalam pemahaman kita tentang siapa Yesus, dan apa yang Dia tawarkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes bab 7 ayat 37 hingga 39, Yesus berbicara tentang Roh Kudus. "Jika ada orang yang haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Dengan ini, Dia merujuk kepada Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Tuhan adalah air hidup yang mengalir dari dalam kita, menyegarkan kita secara rohani. Yesus menegaskan dalam Yohanes bab 6 ayat 39 bahawa Dia tidak akan kehilangan seorang pun yang telah diberikan oleh Bapa kepadanya. Dia menerima tanggungjawab untuk melindungi, membimbing, dan menjaga setiap kita. Inilah sebabnya Dia berkata, "Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, iaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang." Melalui Roh Kudus, Dia mendekatkan kita, membolehkan kita mengenalnya dengan lebih mendalam. Dalam Matius bab 17 ayat 20, Yesus menjelaskan kepentingan iman. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Iman, walaupun sekecil biji sesawi, dapat membolehkan kita melakukan perkara yang besar.
Untuk berkembang dalam iman, kita perlu sentiasa percaya kepada Yesus. Matius bab 21 ayat 22 juga menekankan kuasa iman dan doa. Selepas Yesus mengutuk pokok ara yang tidak menghasilkan buah, Dia memberitahu murid-muridnya, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Namun, jika kita tidak menerima apa yang kita doakan, kita harus memeriksa sama ada kita benar-benar menaruh iman hanya kepada Kristus, dan jika itu adalah masa yang tepat bagi Tuhan untuk memenuhi permintaan kita. Apabila Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari syurga," Dia mengingatkan kita pada ayat yang mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Yesus selepas kejadian 5,000 diberi makan, hanya tertumpu pada keperluan fizikal mereka. Yesus berkata dalam Yohanes bab 6 ayat 26, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan kerana kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi kerana kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang." Mereka mencarinya untuk pemenuhan jasmani, bukan pertumbuhan rohani. Yesus menjawab, "Janganlah bekerja untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Melalui kata-kata ini, Yesus mengajak kita untuk mengejar roti yang benar, yang memberi kehidupan kekal. Firman Tuhan dan hubungan dengannya, daripada mengejar kepuasan sementara. Marilah kita fokus pada pemeliharaan kekal yang Dia sediakan, kerana Dia adalah roti kehidupan yang meneguhkan kita untuk selama-lamanya. Dalam ajaran Yesus Kristus, Dia berkata, "Akulah roti hidup yang benar." Dia mengajar bahawa para pengikutnya harus makan dagingnya dan minum darahnya, dan banyak orang tidak dapat menerima ajaran ini kerana ia terlalu sukar. Orang ramai sukar memahaminya kerana mereka mengenalinya sebagai anak Yusuf dan Maria yang telah membesar di kalangan mereka. Yesus menjelaskan kekeliruan mereka dalam Yohanes bab 6 ayat 43, "Berhentilah menggerutu sesama kamu. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali jika Bapa yang mengutus aku menariknya, dan aku akan membangkitkannya pada hari akhir." Orang ramai meragui dan bertanya, "Bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang kita kenal ibu bapanya? Bagaimana dia boleh berkata, 'Aku turun dari syurga'?" Orang Israel tidak memahami sifat rohani mesej Yesus, sama seperti ada yang masih menantikan Mesias hingga hari ini. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, kita mempunyai keyakinan bahawa Dia tidak akan melepaskan kita, tetapi akan membangkitkan kita pada hari terakhir. Berapa ramai daripada kita benar-benar yakin bahawa apabila waktunya tiba, kita akan dibangkitkan dalam Kristus? Saya yakin pada Tuhan Yesus, kerana saya telah merasai kasih-Nya, menyaksikan mukjizat-Nya, dan sepenuhnya percaya pada perkataannya. Saya tahu Dia akan kembali dan mengumpulkan para pengikut-Nya. Harapan ini terhadap kedatangan kedua Kristus adalah sebab kita berkumpul, bersatu dalam harapan bahawa Dia pasti akan datang lagi. Orang sering merujuk kepada mana yang disediakan oleh Musa, tetapi Yesus membetulkan mereka. Dia menjelaskan bahawa bukan Musa yang menyediakan roti dari syurga, tetapi Tuhan. Mana roti dari syurga itu hanya bersifat sementara dan akan rosak, tetapi Yesus, sebagai roti hidup yang benar, menawarkan kehidupan yang kekal. Dia adalah roti kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, dan sesiapa yang mengambil bahagian dalamnya tidak akan binasa, tetapi akan mendapat kehidupan kekal. Dalam Kristus, kita tidak hanya memiliki kehidupan, tetapi kehidupan yang kekal. Untuk hidup dalam kehidupan kekal ini, kita mesti bersatu dengan Kristus. Ini bermakna roh kita mesti menyatu dengan roh Tuhan. Tanpa perpaduan ini, roh lain mungkin mempengaruhi kita, membawa kita kepada bahaya.
Yesus sentiasa mengingatkan pengikutnya bahawa dia datang dari syurga. Lagu Heaven Came Down mencerminkan hal ini, menyatakan kegembiraan syurga yang turun untuk membebaskan kita daripada beban duniawi. Dalam Yohanes bab 6 ayat 37, Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan sesiapa yang datang kepadaku, aku tidak akan menghalaunya." Kita telah dipilih oleh Tuhan dan dipercayakan kepada Yesus. Dia memberi jaminan kepada kita bahawa Dia tidak akan kehilangan seorang pun daripada kita, tetapi akan membangkitkan kita pada hari terakhir. Inilah sebabnya kita boleh dengan yakin meletakkan harapan kita kepadanya. Namun, meskipun Yudas Iskariot dipilih, dia membiarkan iblis masuk ke dalam dirinya. Yesus mengetahui segala yang akan berlaku, tetapi dalam Yohanes 18, ketika dia ditangkap, dia melindungi para muridnya, menunjukkan komitmennya untuk tidak kehilangan seorang pun yang diberikan kepadanya. Ini adalah peringatan bahawa walaupun iblis mungkin cuba menipu kita ketika kita lemah, harapan kita terletak pada tetap teguh dengan Kristus. Iblis menyedari masanya terhad, begitu juga kita harus sedar. Kita harus tetap dekat dengan Yesus dan bergantung kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Jika kita menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, kebenaran akan membebaskan kita dari ikatan. Perintah untuk makan daging Yesus dan minum darahnya adalah peringatan mendalam untuk benar-benar menyerap firman Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengarahkan Nabi Yehezkiel untuk makan scroll yang melambangkan penyerapan kata-kata Tuhan ke dalam diri. Begitu juga, Yesus mengajar bahawa kehidupan sejati datang dari mengambil firman Tuhan yang menyuburkan batin kita. Jika diri kita yang dalam lemah, iblis boleh mengambil alih, membawa kita kepada kehidupan yang penuh kekalahan. Malangnya, ramai orang Kristian hari ini hidup dalam kekalahan kerana mereka terus terikat dengan beban masa lalu. Sebagai orang percaya, kita seharusnya hidup dalam kehidupan baru yang diberikan kepada kita, dikuatkan oleh firman Tuhan dalam perjalanan rohani kita. Kita dianjurkan untuk sentiasa melihat ke hadapan, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Apabila seseorang meletakkan tangannya pada baja, mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka sentiasa fokus pada apa yang ada di depan. Tuhan sentiasa memimpin kita ke hadapan, dan jika kita terus-menerus melihat ke belakang, kita berisiko tersandung dalam perjalanan kita. Fikirkan tentang keluarga Lot dalam Perjanjian Lama. Tuhan telah memberi amaran agar mereka tidak menoleh ke belakang ketika melarikan diri dari bandar, tetapi isteri Lot menoleh dan berubah menjadi tiang garam. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada masa lalu tetapi untuk fokus pada masa depan kerana Tuhan sentiasa bergerak ke hadapan. Apabila kita asyik mengenang kesalahan kita yang lalu atau tenggelam dalam fikiran negatif, kita hilang arah dalam rencana Tuhan untuk kita. Kitab suci mengajarkan kita untuk bertobat, menjauhkan diri dari dosa, dan maju dalam iman. Rasul Paulus berkata, jika seseorang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Apabila kita menerima Yesus, firman Tuhan mengubah kita dan membantu kita menjadi lebih seperti Kristus. Dengan Roh Kudus di dalam kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan masa lalu dan menerima kehidupan baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan tidak mahu kita menoleh ke belakang dengan penyesalan atau terperangkap dalam diri kita yang lama. Sebaliknya, Dia mahu kita sentiasa fokus kepada Yesus dan membiarkan firman-Nya membimbing kita. Apabila kita menerima Yesus, mengakui dosa kita, dan percaya kepadanya, seperti yang tertulis dalam Roma bab 10 ayat 9 dan 10, kita diselamatkan. Percaya mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia sangat penting. Ada kalanya kita mungkin merasa letih atau bahkan malas dalam iman kita. Namun, dengan membaca firman, berdoa, dan merenungkan janji Tuhan, kita dapat menghidupkan kembali semangat kita kepadanya.
Tuhan mahu kita hidup dalam cahayanya, bergerak ke depan dalam kekuatannya. Ketika orang Israel membawa tabut perjanjian, mereka bergerak ke hadapan, mempercayai pimpinan Tuhan. Di masa Yosua, ketika mereka menyeberangi sungai Yordan yang banjir, Tuhan memerintahkan para imam untuk melangkah ke dalam air, dan air berhenti mengalir. Begitu juga, jika kita terus fokus kepada Yesus, Dia akan membuka jalan bagi kita. Daripada membiarkan musuh menahan kita dengan fokus pada dosa masa lalu atau pola lama, kita seharusnya berpaling sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni dan memulihkan kita, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Dia menegur kita bukan untuk menghukum kita tetapi untuk memimpin kita kepada pertobatan dan pertumbuhan. Seperti yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus bab 7 ayat 10, kesedihan yang dikehendaki Tuhan membawa kepada pertobatan yang membawa kepada keselamatan dan tidak menimbulkan penyesalan, tetapi kesedihan duniawi membawa kematian. Apabila kita membiarkan kesedihan yang dikehendaki Tuhan membawa kita kepada pertobatan, kita semakin mendekat kepadanya tanpa penyesalan. Ini bermaksud melepaskan keprihatinan duniawi kita dan menumpukan pandangan kita kepada Kristus. Kita mungkin menghadapi ujian, seperti yang dialami oleh Ayub, tetapi walaupun dalam kesedihan, kita dapat mempercayai rencana Tuhan. Apabila kita percaya kepada perkara yang tidak kelihatan daripada apa yang kita lihat, kita memperoleh iman yang lebih mendalam. Kita mungkin menghadapi cabaran, seperti kehilangan harta benda atau orang tersayang, tetapi kita boleh belajar daripada mereka dan semakin dekat kepada Tuhan yang menopang kita. Akhir sekali, kita diingatkan untuk menjaga perkataan kita. Amsal memberitahu kita, apabila perkataan banyak, dosa tidak terlepas, jadi kita harus bercakap dengan berhati-hati dan penuh kasih, mengelakkan gosip atau kata-kata yang menimbulkan perpecahan. Kita harus berdoa agar Tuhan menjaga lidah kita supaya kita bercakap dengan kasih dan kebaikan. Ingatlah bahawa Yesus adalah roti hidup yang sebenar, dan firman-Nya adalah makanan rohani kita. Apabila kita hidup menurut ajaran-Nya, kita akan menemui kedamaian, kekuatan, dan tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, kami bersyukur dan memuji-Mu atas jaminan yang ada dalam firman-Mu. Walaupun terdapat banyak ayat Alkitab yang mendukung apa yang telah Engkau firmankan, kami hanya mempunyai masa yang singkat untuk menyampaikan semuanya. Saya berdoa agar Roh Kudus terus melayani kami, membuka pemahaman kami ketika kami membaca kitab suci, supaya kami dapat semakin dekat kepadamu. Ampunilah kami untuk masa-masa di mana kami menyakitimu, atau mengabaikan suaramu. Kami bertaubat dari dosa-dosa kami, dan datang dengan rendah hati ke hadapan takhta-Mu. Terima kasih kerana menerima kami. Dalam nama Yesus, amin.